Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan, kesenangan dan juga rahmat daripada Allah setiap apa yang kalian lakukan, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha di page hari yang ke-33. Alhamdulillah. Pada sesi tahun 2021 ni, alhamdulillah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link page live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, tajuk hari ni adalah lihat pun ibadah. Apa benda tu kalau kita lihat dapat pahala? Okey, sebelum tu mari kita sama-sama berselawat dan juga berdoa semoga Allah memberkati serta merahmati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, ada siapa sekarang? Thank you yang sudi kongsikan Soleha punya link di page untuk live hari ni. Alhamdulillah. Hai, waalaikumsalam Kak Siti Maruzia. Hai Kak Mila Aziz. Hai Kak Mun daripada Sabah. Alhamdulillah. Tajuk hari ni adalah lihat pun ibadah. So Soleha nak share dengan anda ada 5 perkara yang kalau kita lihat, insya-Allah kita akan dapat pahala. Bila kita niatkan, kita pandang, insya-Allah kita dapat pahala dan juga ia adalah ibadah. Okey, yang pertama, apa benda yang kalau kita lihat kita dapat pahala? First kali adalah kalau kita lihat wajah mak kita, insya-Allah kita akan dapat pahala. So kalau anda pandang muka mak, itu adalah ibadah dan Allah ganjarkan kita pahala. Sebab tu pandang muka mak dengan penuh kasih sayang, insya-Allah Allah akan berikan pahala yang berlipat kali ganda kepada kita. So selalulah tatap wajah mak kita. Kalau sekarang di tempoh PKP ni kita tak boleh balik kampung, so kita boleh buat video call, dapat pahala insya-Allah. Hati kita tenang, kita minta doa restu mak kita, insya-Allah dekat kampung mak kita sihat-sihat sahaja, baik-baik di sana. Kita tanya khabar mereka, insya-Allah lihat pun dapat pahala dan lihat pun dikira sebagai ibadah. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, apa benda kalau kita lihat ia adalah ibadah? So kalau kita pandang Kaabah, kita pandang Baitullah, Kaabah di Mekah, tanah suci, ataupun kita pandang gambar Kaabah, insya-Allah itu adalah ibadah dan Allah akan beri kita pahala. Ramai yang tanya, kalau tak boleh, tak ada rezeki lagi nak pergi ke tanah suci, boleh ke kalau kita pandang wajah Kaabah saja? Contoh kita print gambar Kaabah, kalau kita pandang video Kaabah, adakah itu pun dikira dapat pahala? Insya-Allah, kalau kita jaga niat kita, sahaja aku pandang wajah Kaabah ni kerana ibadah, insya-Allah Allah akan beri kita pahala. Sebab bila kita pandang Kaabah, ada hadis yang mengatakan insya-Allah kita pandang je Kaabah, kita akan dapat pahala. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, apa lagi kalau kita pandang kita akan dapat pahala ibadah? Yang ketiga adalah kalau kita pandang laut, kita pergi pantai kan, kita pandang laut, ya Allah damainya, di situlah kita melihat bukti kekuasaan Allah, laut yang tak pernah berhenti daripada berombak. So di sini kita akan beroleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So pandanglah dengan penuh kasih sayang, pandanglah dengan penuh rasa
rendah diri, kita muhasabah diri. Ya Allah, andai ini saat terakhir untuk aku pandang segala kekuasaan-Mu, ya Allah, matikanlah aku dalam husnul khatimah. So pandang laut. Sebab itu kalau kita pergi riadah dengan anak-anak kita, bawa pergi berkelah, insya-Allah di samping tu kita boleh mewujudkan suasana yang bahagia, keluarga yang bahagia, anak-anak pun happy, kita nak gembirakan hati mereka. So tempat yang terbaik untuk kita bawa anak-anak kita pergi beriadah adalah pantai. Sebab bila kita tengok lautan, insya-Allah kita akan dapat pahala, dan kita lihat ia adalah satu ibadah. Memang ada hadis yang telah mengatakan lautan, bila kita tengok lautan, bila kita hati kita tenang, pandang lautan dengan penuh rasa takjub atas keajaiban Allah, insya-Allah kita akan beroleh pahala, dan ia adalah ibadah. Boleh buat wallpaper gambar Kaabah, boleh ke macam tu? Tak ada masalah kalau nak buat wallpaper gambar Kaabah. Wallpaper apa? Wallpaper handphone ke wallpaper dinding rumah? So dekat sini kita pun kenalah cakna kalau kita nak hias rumah kita, lebih baik kita gunakan sesuatu yang memang kalau anak-anak tak pijak, kalau kedudukan Kaabah tu sehingga tak melepasi paras kaki. Kadang-kadang ada satu-satu benda yang kita kena tengok pada situasi. Tak semua benda kalau kita cakap kita boleh print gambar Kaabah, tiba-tiba kalau kita letak dengan pintu bilik air, kan dah tak kena. So letakkan sesuatu pada sesuatu tempat tu dalam situasi yang betul, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, apa lagi kalau kita lihat ia adalah ibadah, ialah melihat Al-Quran. So adakah anda telah melihat Al-Quran hari ni? Apatah lagi kalau kita baca Al-Quran, satu huruf kita akan diberi ganjaran 10 kali pahala. Sebab tu bila kita selalu tadabbur Al-Quran, bila kita selalu tadarus Al-Quran, kita tak payah baca pun, kita tak payah tadarus pun, kita dengan melihat Al-Quran je, Allah dah berikan kita pahala. Apatah lagi kalau kita baca Al-Quran, subhanallah, sebanyak mana kebahagiaan yang engkau nak, sebanyak itulah kita baca Al-Quran. So baca Al-Quran, rendahkan diri kita, banyakkan amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan dapat pahala. Banyak-banyak baca Al-Quran. Sebab tu selalu saya cakap dengan tim, satu hari kalau anda boleh baca Al-Quran satu hari satu juzuk, itu adalah sangat-sangat amazing. Sebab tak semua orang mampu buat, dan tak semua orang larat untuk habiskan satu hari satu juzuk. Tetapi andai kita ada perubahan yang lebih baik, contohnya sebelum ni kita hanya mampu baca satu hari satu muka surat je, tetapi sejak kita terinspirasi dengan kisah leader, macam mana dia boleh berjaya adalah dengan mengamalkan amalan. Solehah dah jadikan amalan sejak setahun yang lalu. Setiap hari kita baca satu hari satu juzuk, sampai hari ni alhamdulillah Allah masih izinkan untuk kita khatam setiap bulan dan baca Al-Quran satu hari satu juzuk. Itu belum lagi kalau kita hafal lagi berganda pahala dia. Sebab tu orang yang baca Al-Quran satu huruf satu pahala, and then kalau dia hafal ayat Al-Quran tu, lagi berganda pahala dia. Sebab nak hafal Al-Quran ni perlukan kesabaran yang tinggi dan perlukan hati yang bersih. Sebab tu Solehah sangat-sangat respect orang yang mampu hafal Al-Quran, satu Al-Quran 30 juzuk. Itu sangat-sangat luar biasa. Sebab tu walaupun Solehah bagi contoh suami lah, walaupun waktu zaman persekolahan dia, suami hanya belajar sampai darjah 3, tetapi kalau kita tanya soalan sekarang, otak dia sangat-sangat luar biasa. Sebabnya orang yang hafal Al-Quran ni mempunyai hati yang bersih, mempunyai hati yang clear. Sebab tu Allah izinkan dia untuk hafal Al-Quran, satu Al-Quran 30 juzuk Al-Quran dengan sangat luar biasa. Kerana hanya yang memiliki hati yang bersih, jiwa yang sentiasa dekat dengan Allah, mereka ni adalah golongan yang terpilih untuk jadi hafiz Al-Quran. So ajar dan didik anak-anak kita dengan Al-Quran. Ajar dia cintakan Al-Quran. Bila dia tengok Al-Quran je, dia tahu Umi, Al-Quran Umi, cantiklah Al-Quran Umi, warna kuning, warna gold. So dekat sini, bila kita dah titipkan rasa kasih sayang dekat jiwa anak-anak kita, baca Iqra daripada permulaan, and then naik pula baca Al-Quran. Dan alhamdulillah Solehah sendiri daripada background yang menjaga Al-Quran, di mana Solehah tadika dah
khatam Al-Quran. Betapa mak kita ni, waktu mendidik kita ni sangat mementingkan bahawa Al-Quran ni adalah nadi kehidupan kita. Kalau kita nak berjaya, jangan tinggalkan Al-Quran. Walaupun sehari bacalah, sibuk macam mana pun, bacalah Al-Quran. Kalau tak mampu satu muka surat, bacalah satu baris. Kalau satu baris pun tak mampu, bacalah hanya 3 huruf, 5 huruf. Kalau tak mampu, ya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, tak tahu nak cakap macam mana. Adakah kita terlampau sibuk dengan keduniaan sehingga tak ada masa langsung nak buka Al-Quran satu hari? Alangkah kita kejamnya pada diri kita. Sedangkan kalau kita pandang Al-Quran pun dapat pahala. Betapa baiknya Allah nak bagi kita pahala ni adalah dengan kita pandang Al-Quran dapat pahala. Pandang Al-Quran, lihat Al-Quran, dah jadi ibadah. Baik tak Allah? Tapi kita, cuba bayangkan kalau Al-Quran kita letak atas almari, setinggi tu, dah berhabut-habut nak tebal 1 inci, dah lama kita tak buka Al-Quran, kejam tak dekat diri kita? Kejam sangat-sangat sehingga kita tak ada masa. Sebab tu hidup kita serabut, hidup kita stres, hidup kita sentiasa kucar-kacir. Sebab benda wajib yang Allah suruh kita jaga Al-Quran, kita tak jaga. Sebab tu orang yang sentiasa berjaya ni, dia letakkan Al-Quran dah dalam dada dia. Hafal Al-Quran, surah Al-Mulk dah hafal jadi amalan sebelum tidur. Surah Al-Waqiah dah jadi kebiasaan, sebelum subuh dah habis baca. Surah Yasin dah habis baca dah sebelum subuh. Inilah betapa jiwa kita ni sentiasa meletakkan Allah nombor 1 dalam setiap urusan kita. Sebab tu, lazimi dan hidupkan diri kita dengan Al-Quran, insya-Allah. Dan yang terakhir, kalau kita melihat wajah suami kita ataupun suami melihat wajah isterinya, adalah dapat pahala. Sebab tu, duduk dekat rumah, isteri pandanglah wajah suami dengan penuh kasih sayang, insya-Allah dapat pahala. Isteri pandang wajah suami dengan penuh kasih sayang, dapat pahala. Jangan kita duk beria nak pandang wajah, bukan isteri, suami jangan pandang wajah bukan isteri dia. Pandanglah wajah isteri, pandanglah wajah anak-anak, pandanglah wajah mak dengan penuh kasih sayang, kerana itu adalah halal untuknya. Itu adalah halal bagimu. InsyaAllah kalau kita pandang dengan penuh kasih sayang, sambil pandang, minta doa, minta restu. Abang, izinkan saya buat bisnes ni dengan sangat cemerlang ya. Abang, doakan saya dapat menjalankan dakwah ni dengan niat lillahi ta'ala. Minta doa restu suami. Kerana kejayaan seorang isteri dan juga kejayaan seorang suami adalah kerana ada pasangan yang mendoakan selalu. Ada keramat hidup yang dia jaga, redha dan sentiasa mendapat restu mereka. Sebab itu kejayaan seorang isteri tu adalah di sebalik tulang belakang seorang suami. Dan kejayaan seorang suami tu adalah kerana kasih sayang seorang isteri dan isteri yang sangat suka memberi semangat kepada pasangannya, insya-Allah. So kalau anda nak bahagia dunia akhirat, nak sentiasa cemerlang, adalah kita sentiasa mendapat restu mereka. So, adakah anda dah hadam dah apa perkara yang kita lihat dapat pahala? So, lihat recap balik. Yang pertama adalah wajah ibu kita. Yang kedua adalah wajah Kaabah. Yang ketiga adalah lautan. Yang keempat adalah Al-Quran. Dan yang kelima adalah wajah keramat hidup kita, suami ataupun isteri, dapat pahala dan ibadah dan berkasih sayanglah sehingga ke Jannatul Firdaus, insya-Allah. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.